Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أسألك علما نافعا
وأسألك رزقا طيبا وأسألك عملا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع والدعاء لا يسمع اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واغفر لي مما لا يعلمون واجعلني خيرا مما يظنون أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bersama-sama pada malam ini pada sesi yang kedua ataupun siri yang kedua kalam ulama, anjuran, penerangan urusan ulama, lajnah penerangan urusan ulama kawasan Kota Baru. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah pada malam ini kita akan sama-sama membincangkan, kita akan sama-sama melihat, kita sama-sama mengambil iktibar dengan satu perkara yang sangat penting kepada kita pada malam ini, iaitu sesuatu yang sangat diinginkan oleh orang-orang Islam, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu kemenangan Islam. Kemenangan Islam adalah satu perkara yang sangat diinginkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang sangat-sangat diidamkan oleh orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mengangkat tangan dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan itu kepada kita, iaitu kepada orang-orang Islam, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang penonton, pendengar yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menyebut tentang kemenangan Islam, apabila kita menyebut tentang kemenangan Islam, maka tidak dapat tidak, kemenangan Islam itu dia tidak akan dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan begitu sahaja. Allah Ta'ala tidak akan anugerahkan kemenangan Islam itu tanpa ada syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh orang-orang Islam, khususnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam ini kita akan sama-sama membincangkan syarat-syarat dan ciri-ciri kemenangan, ciri-ciri mereka yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka. Insya-Allah, mudah-mudahan ciri-ciri yang kita akan sama-sama bincangkan pada malam ini ada dalam diri kita, ada dalam jiwa kita, ada dalam hati kita, menyebabkan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan itu kepada kita. Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi menulis satu kitab yang sangat baik untuk kita sama-sama baca, untuk kita sama-sama hadam, untuk kita sama-sama faham. Jailun Nasri Al-Mansyub, Jailu Al-Nasri Al-Mansyub, generasi
yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Allamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di awal-awal kitab beliau telah menulis satu tajuk, iaitu Qawaninun Nas. Qawaninun Nas, iaitu syarat-syarat, prasyarat kemenangan. Bagaimana kita nak mendapat kemenangan, bagaimana kita nak memperolehi kemenangan. Maka Al-Allamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi telah menulis syarat-syarat tersebut dalam kitab beliau yang saya sebutkan tadi, yang mana syarat tersebut mempunyai tiga syarat utama. Yang pertama, inna nasra min indillah, faman nasarahullah falan yughliba abada. Kemenangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan itu dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak dapat memberikan kemenangan itu. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang akan memberikan kemenangan kepada mereka-mereka yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka sesiapa yang menolong Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dapat dikalahkan. Sesiapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dapat dikalahkan. Sesiapa yang mendapat pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak dapat dikalahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kerana mereka meletakkan kepercayaan, mereka meletakkan i'tiqad bahawasanya kemenangan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut di dalam kitab ini, bagaimana Profesor Dr. Yusuf Al-Qaradawi Al-Allamah membawa beberapa contoh bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberitahu dan membuktikan bahawasanya kemenangan itu benar-benar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Talut dan juga Jalut. Dalam kisah Talut dan juga Jalut, bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberi kemenangan, memberikan kemenangan kepada Talut. Walaupun tentera-tentera Talut itu sedikit berbanding dengan tentera-tentera Jalut, tetapi Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemenangan kepada tentera-tentera Talut, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah ayat 249, la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junudih qala alladhina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah wallahu ma'as sabirin. Ini adalah ayat bukti bahawasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberi kemenangan. Kemenangan itu hanya daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala juga akan memberi kemenangan. Allah taala akan memberi kemenangan kepada sesiapa yang dia inginkan, walaupun seorang diri sahaja. Tidak ada tentera, tidak ada ramai orang, tetapi Allah Ta'ala anugerahkan pertolongan dan juga kemenangan itu walaupun kepada individu-individu tertentu. Mana bukti dia? Sebagaimana kama nasara rasuluh Muhammadan yaumal ghar, iaitu Allah Ta'ala menolong
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana berada dalam Gua Sur dalam peristiwa Hijratul Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama-sama dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nak royaknya, kemenangan itu hanya senya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, hanya senya daripada Allah Subhanahu wa taala semata-mata, dan manusia tidak layak untuk mendapat, untuk memberikan kemenangan. Tidak, walaupun manusia itu berkuasa, walaupun manusia itu mempunyai wang dan juga pangkat, tetapi hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang berhak untuk menganugerahkan kemenangan itu kepada mereka-mereka ataupun individu-individu yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua disebut oleh Al-Allamah Profesor Dr. Yusuf Al-Qardawi, "Inna Allah la yansuru illa man nasarah, faman nasarallah nasarahullah." Sesungguhnya hanya Allah Ta'ala akan membantu orang yang membantunya. Allah Ta'ala akan tolong. Allah Ta'ala akan anugerahkan kemenangan, memberikan pertolongan kepada orang yang membantunya. Sesiapa yang membantu Allah Ta'ala, sesiapa yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong dia. Dia tolong agama Allah, maka Allah Ta'ala akan tolong dia. Allah Ta'ala tidak akan menolong mereka yang tidak menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, dia tolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan tolong dia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, "Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Kalau kita perhatikan di dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala bawa dengan sirah syart, bi sirati syart. Ya ayyuhallazina amanu in. In itu kalau kita belajar, orang panggil qawaid, kita belajar nahwu, dia panggil itu syart. Sekiranya kamu menolong Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu dan menetapkan pendirian kamu. Maknanya Allah Ta'ala akan memberi kemenangan, akan menolong orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka man tu siapa? Man tu sesiapa tu merujuk kepada siapa? Iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza jaa fi wasfi man yansurullaha ta'ala aqibal ayati as-sabiqah qawluhu ta'ala alladzina immakkannahum fil ard aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Ni ciri-ciri orang yang diberi, yang membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang yang membantu agama Allah Ta'ala ini, iaitu di kalangan al-mu'min, di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya Allah Ta'ala ditolong oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Bukan orang fasik, bukan orang munafik, apatah lagi orang-orang kafir, tetapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menolong agama Allah Ta'ala, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, yang menolong Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka apabila orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka menolong Allah Ta'ala, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan memberi kemenangan kepada mereka dan akan menganugerahkan kemenangan kepada mereka. Syarat yang ketiga disebut oleh Al-Alamah Profesor Dr. Al-Qadawi, inna nasra kama la yakunu illa lil mu'minin la yakunu illa bil mu'minin. Inna nasra kama la yakunu illa lil mu'minin la yakunu illa bil mu'minin. Kemenangan tidak akan dianugerahkan kecuali kepada golongan mukmin, juga tidak akan berlaku melainkan dengan golongan mukmin itu sendiri. Maknanya Allah Ta'ala akan bagi kemenangan kepada orang-orang mukmin yang dilakukan kerja buat dia tu, jihad dia dan juga sebagainya dilakukan oleh orang-orang mukmin itu sendiri. Maknanya kok mana-mana pun kita mesti memenuhi ciri-ciri dan juga sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Huwallazi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Allah Ta'ala akan memberi ayyadaka, akan menolong kamu, memberi kemenangan kepada kamu dan juga kepada mukminin, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kesimpulan daripada apa yang ditulis oleh Al-Allamah Profesor Dr. Al-Qadawi ini, iaitu kemenangan itu datang daripada Allah Ta'ala, dan orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala akan menolong Allah Ta'ala. Yang ketiga, hanya orang yang beriman sahaja yang melakukan jihad, melakukan tugas mereka, melakukan perkara-perkara lain untuk memberi kemenangan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sidang penonton hadirin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, apabila kita menyebut tentang mukmin, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bagaimana cara kita nak memenuhi ciri-ciri dan juga sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Bagaimana kita nak meletakkan diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka seorang ulama yang bernama Dr. Majdi Al-Hilali, Dr. Majdi Al-Hilali telah menulis satu kitab yang bertajuk Al-Jailu Al-Maw'ud bin Nasri wa Tamkin. Al-Jailu Al-Maw'ud bin Nasri wa Tamkin, generasi yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dr. Majdi Al-Hilali, dia menulis dalam kitab tersebut bagaimana beliau menyatakan kepada kita semua ciri-ciri generasi yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, generasi yang dianugerahkan kemenangan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagaimana kita nak menepati, bagaimana kita nak meletakkan diri kita sedalam golongan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Maka Dr. Majdi Al-Hilali telah menyenaraikan 10 ciri-ciri dan sifat-sifat yang mesti ada kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Maka apabila kita menepati
10 ciri tersebut, insya-Allah biiznillah kemenangan Islam akan dianugerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada Allah Taala kepada kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, iaitu ciri yang mesti ada di kalangan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ada al-ikhlasu lillahi azza wa jal, iaitu kena ada keikhlasan kepada Allah Ta'ala. Kita melakukan kerja, kita melakukan urusan, apa sahaja yang kita buat, mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ini ciri yang pertama dan ciri yang utama, iaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala menyebabkan Allah Subhanahu wa taala akan anugerahkan kemenangan kepada orang-orang, kepada mereka yang menepati ciri tersebut, iaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang kedua yang disebut oleh Dr. Majdi Al-Hilali, iaitu golongan yang hubbullah minal qalbi, iaitu kasih kepada Allah, sayang kepada Allah, cinta kepada Allah, bukan di mulut semata-mata, tetapi lahir di dalam hati mereka. Lahir di dalam hati mereka, timbul di dalam hati mereka hubbullah, kasih kepada Allah, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini perkara yang penting kepada kita. Kita sayang kepada isteri, sayang kepada anak, sayang kepada kaum kerabat kita, jangan melebihi sayang kita, cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasul, cinta kita kepada perjuangan Islam. Jangan sesekali. Kasih kepada manusia, jangan melebihi kasih kepada Allah, kasih kepada Rasul. Maka bagaimana kita nak buktikan kasih kita dan juga cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Iaitu tidak lain tidak bukan buat apa yang Allah Taala perintahkan dan tinggal perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja. Apa yang Allah Taala suruh buat, kita buat. Apa yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita tinggalkan. Itu perkara basic. Walaupun basic, tetapi ianya perkara yang sangat penting kepada kita untuk kita menepati ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ciri yang ketiga yang mesti ada untuk kita mencapai KPI orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-khawfus syadidu minallah. Jiwa yang takut kepada Allah. Jiwa yang takut kepada Allah, takut gerung dengan amaran, dengan kemurkaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa takut nak buat maksiat, mari kelitah dalam hati, kelitah dalam kepala kita, berdosa ni. Kita nak khianat ke orang, kita mari kelitah dalam kepala kita, tak betul ni, dosa ni. Kita nak tipu orang, mari kelitah dalam hati kita, tak betul ni, masuk neraka ni, berdosa besar ni. Begitu juga dengan perkara-perkara lain. Al-khawfus syadid, hati kita sentiasa takut, hati kita sentiasa gerung kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun kita sendirian, walaupun kita duduk sorang, walaupun kita tidak bersembunyi
berada dalam hutan sekalipun, kita tetap takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri yang ketiga yang mesti ada kepada kita, barulah kita akan memenuhi ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, abid, iaitu generasi ibadat. Generasi ataupun manusia yang suka melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadat kepada Allah Ta'ala, sama ada solat, keluar zakat, puasa di bulan Ramadan, mengerjakan haji. Begitu juga suka melakukan ibadat, iaitu ibadat sunat. Puasa Isnin Khamis, Qiyamul Lail, rawatib, solat sunat rawatib, Qabliyah, Ba'diyah, baca Al-Quran, baca maksurat, berzikir, dan juga banyak lagi lah ibadat-ibadat yang kita lakukan. Begitu juga dengan ibadat-ibadat lain. Sebab itu, sebagaimana yang saya sebutkan pada siri yang pertama, iaitu Islam dan juga politik. Apabila kita faham apakah itu Islam, maka dalam kepala kita, apa sahaja yang kita buat dikira sebagai ibadat. Bertani satu ibadat. Orang Kelantan panggil cedung. Kita cedung pun boleh pahala. Kita berniaga pun boleh pahala. Kita buat apa? Apabila kita buat kena dengan cara, kena dengan kaedah, maka kita akan mendapat pahala dan juga ganjaran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sentiasalah kita melakukan ibadat, kita melakukan perkara-perkara sunat, supaya perkara-perkara sunat ini kita dapat kambuh kelompangan ibadat-ibadat fardu yang kita lakukan. Semaya tidak khusyuk, duk teringat ke benda-benda lain, maka itu kelompangan perkara fardu yang kita buat. Mudah-mudahan dengan amalan-amalan sunat yang kita buat, Allah Ta'ala sempurnakan perkara-perkara yang wajib yang telah kita lakukan. Ciri yang kelima disebut oleh Dr. Majdi Al-Hilali dalam kitab Al-Jailu Al-Maw'ud bin Nasri wa Tamkin, generasi yang dijanjikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu At-Tawadhu'. Tawadhu'. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mesti mempunyai sifat tawadhu' dalam diri mereka. Mesti ada sifat tawadhu' dalam diri mereka. Sifat tawadhu' dalam jiwa mereka. Tawadhu' ini merendah diri, tidak sombong, tidak bongkak, tidak agah. Tu orang panggil tawadhu', merendah diri, tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang Allah Ta'ala buat, apa yang Allah Ta'ala suruh dia buat, apa yang Allah Ta'ala larang dia tinggalkan. Itu maknanya tawadhu', merasakan diri dia ni hina berbanding dengan orang lain, sentiasa memuliakan orang lain, merendah diri, tidak kecek agah, tidak kecek sombong. Maka ini adalah ciri-ciri yang ada kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ciri yang keenam iaitu az-zuhdu fid dunya, zuhud di dunia.
Zuhud di dunia. Nabi SAW bersabda, mali wa dunya wa mali, atau kama qala, tidak ada bagiku bahagian dunia dan apa jua yang ada pada diriku ini. Maknanya Nabi SAW tidak meletakkan dunia di dalam hati, tidak meletakkan dunia dalam jiwa. Dunia tu adalah apa dia? Al-ban wal banun zinatul hayati dunya. Al-mal wal banun, harta, anak pinak, pangkat, kedudukan, tak kira lah, kemewahan, itu adalah perhiasan dunia. Maka Nabi SAW tidak meletakkan perkara-perkara tersebut dalam hati baginda dan jiwa baginda. Begitu juga orang-orang yang beriman kepada Allah, dia tidak boleh meletakkan kepentingan dunia sehinggakan mengabaikan Islam, mengabaikan perjuangan Islam, sibuk dengan dunia, busy dengan dunia, sehingga tidak ada masa untuk berjihad, untuk menegakkan Islam, untuk perjuangkan Islam. Itu tak betul. Tetapi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala, mereka ambil dunia untuk kebaikan Islam. Mereka gunakan dunia untuk kemenangan Islam. Mereka jadikan dunia untuk kemudahan Islam, dan iaitu mendapat kemenangan daripada Allah Ta'ala. Duit banyak, infak kepada jemaah Islam. Ada kereta banyak, wakafkan kepada perjuangan Islam. Ada rumah besar, dijadikan markas untuk tamring, untuk usrah, untuk mesyuarat, untuk liqa' fikri dan juga sebagainya. Ni kehebatan yang ada kepada orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi orang yang beriman ini, sekiranya mereka ni kaya, mereka ni banyak duit, banyak harta, alhamdulillah, mereka jadikan harta tersebut, kemewahan tersebut bukan untuk diri mereka sendiri, tetapi mereka sumbangkan duit mereka. Rela gaji mereka dipotong, rela elang mereka dipotong untuk perjuangan Islam. Bukan satu penggal, bukan dua penggal, tapi beberapa penggal. Tidak ambil gaji mereka, tidak ambil, orang panggil, elang mereka, semata-mata untuk menegakkan Islam. Asal kaya, asal duit banyak, tetapi kerana mewakafkan diri untuk perjuangan Islam, sanggup jadi papa ke dana. Asalnya kaya-kaya, ada syarikat, ada tanah di luar negara, dalam negara, tapi kerana nak menegakkan Islam, kerana nak memperjuangkan Islam, rela bisnes lingkup, rela papa ke dana, asalkan dapat memberi kebaikan kepada rakyat, memberi kebaikan kepada Islam, dan memberikan kemenangan kepada Islam. Ini ciri-ciri yang ada kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tak ada lah orang yang paling mulia di atas dunia ni, apabila dia kaya, dia gunakan harta dia untuk perjuangan Islam, untuk menegakkan Islam, menolong jemaah, menolong parti Islam. Allahu Akbar. Ini satu nikmat yang sangat dicemburui oleh manusia-manusia yang lain. Ini maksud zuhud. Bukannya zuhud ni sebagaimana yang kita tahulah,
pakai kopiah warna putih, tak basuh 5 tahun. Warna putih jadi warna kuning. Kain pelekak tak basuh, baju tidak kosong. Pakai kereta sehari, beki 5 hari. Ni tak betul ni. Ni zuhud yang tidak mengikut sunnah baginda sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu ciri yang keenam yang mesti ada kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya ciri yang ketujuh, iaitu berjuang. Mujahid mesti ada dalam diri mereka, dalam hati mereka, sifat-sifat, ciri-ciri untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafun laumata laim. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak takut kepada celaan orang-orang yang mencela. Suratul Maidah ayat 54. Mereka berjuang dengan bersungguh-sungguh, berjuang untuk menegakkan agama Allah, menegakkan perintah Allah, memberi kemenangan kepada Islam, dan mereka tidak takut kepada celaan orang yang mencela. Kita lihat banyaklah contoh-contoh yang ada di hadapan kita, ulama-ulama yang terdahulu, ulama-ulama yang terkini, yang mana mereka betul-betul ikhlas memperjuangkan Islam dan tidak takut dengan celaan orang-orang yang mencela. Sebagai contoh yang berhormat, Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi bin Awang. Apa musuh-musuh Islam duk kata ke dia? Macam-macam musuh-musuh Islam cuba melukakan dia, cuba mengaibkan dia, cuba melemahkan dia. Tetapi ibarat orang lain ni kata, jalan terus. Jalan terus. Beliau tidak ambil pot, beliau tidak ambil letak dalam kepala otak celaan orang-orang yang mencela. Kerana apa? Kerana beliau tahu apa yang beliau lakukan itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, arahan daripada Allah Subhanahu wa taala, dan tugas yang perlu dilakukan oleh beliau demi kepentingan Islam, demi kemenangan Islam. Begitu juga ulama kita yang sudah meninggal dunia, almarhum Tok Guru rahimahullah, Tok Guru kita, menteri besar lagi, ulama lagi. Beliau mati dalam perjuangan Islam. Beliau mati dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Apa musuh-musuh Islam tak kata ke dia? Gapo musuh-musuh politik tak kata ke dia? Tapi wala yakhafuna laumata laim. Maka kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, apa sahaja peluru yang dilemparkan, yang ditujukan kepada kita, kerana kita melakukan tugas-tugas Islam, kerana kita melakukan tugas-tugas agama, menegakkan Islam, memenangkan Islam, kita kena wala yakhafuna laumata laim. Kita jalan terus, kita abaikan, kita abort, kita buat tak cara. Kalau kita rasa sedih, kita baca Al-Quran, kita sembahyang, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu senjata. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullah. Ya ayyuhallazina amanu ista'inu bis-sabri was-salah
Ini kaedah yang Allah Subhanahu wa taala letakkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan disebabkan celaan daripada musuh-musuh Allah, aib daripada musuh-musuh Allah, maka kita undur daripada perjuangan Islam. Kita undur daripada menegakkan Islam. Itu adalah orang panggil pengecut. Itu adalah benda yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Generasi yang sifat yang ke-8 iaitu as-sabru was-sabat. As-sabru was-sabat. Sabar dan juga sabat. Orang-orang yang beriman kepada Allah, yang berada dalam jemaah Islam, yang ada dalam harakah Islamiyah, mesti sabar dan juga sabat. Mesti kuk mana-mana pun kena sabar. Be patient. Kena sabar. Kerana itu adalah lumrah perjuangan Islam. Apabila berada dalam jemaah Islam, apabila berada dalam gerakan Islam, maka wajib ada di sana mihnah dan tribulasi. Mesti ada mihnah dan juga tribulasi yang akan menguji orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil berada dalam harakah Islamiyah, berada dalam jemaah Islam, kita tidak diuji. Parti kita tidak diuji. Jemaah Islam tidak diuji. Itu adalah mengarut. Kerana ianya berlawanan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Lau kana aradan qariba wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udat alaihi musyaqqa." Wahai Muhammad, sekiranya wahai Muhammad, perjuangan Islam itu aradan qariba, mendapat keuntungan, berada dalam parti Islam, berada dalam jemaah Islam, boleh jadi jutawan, boleh jadi milioner, boleh jadi bilioner. Aradan qariba wa safaran qasida, dan tempoh yang pendek. Masuk pilihan raya tahun ni, tahun depan menang, boleh jadi kerajaan. Allah Ta'ala kata lattaba'uk, nescaya ramai di kalangan manusia akan bersama-sama dengan kamu. Oh, kalau Islam tabiat dia lagu tu, boleh buat untung, boleh jadi kaya raya. Lepas tu pula tempoh pula sebentar, tidak lama, oh nescaya sejuta ni. Sejuta ni orang akan bersama-sama dengan kamu wahai Muhammad. Walakin ba'udat alaihi musyaqqa, tetapi sifat yang ada kepada perjuangan Islam ini, iaitu pertama ba'udat, jauh. 70 tahun berjuang memperjuangkan Islam dalam sistem demokrasi berparlimen, tak menang-menang lagi. 60 tahun terlibat dengan pilihan raya, tak menang-menang lagi. Tu orang panggil sifat harakat Islamiyah. Dah lah ba'udat, lama. Alaihi musyaqqa, banyak halangan-halangan, banyak cubaan-cubaan. Dah lah jauh. Lepas tu dalam perjalanan itu ada lubang. Kalau kita nak pergi Kuala Lumpur lah, kita nak pergi KL, kita lalu jalan Gua Musai dulu. Ada lubang situ, ada tanah hutuh, ada bergapo. Kita pergi juga. Kita tak patah balik. Kerana kita yakin kita berada di jalan yang betul, iaitu nak ke Kuala Lumpur. Begitu juga perjuangan Islam. Ada sakit, ada letih, ada habis duit, ada habis masa dan juga sebagainya. Tapi kita terus, kita buat juga. Kerana kita yakin
itu adalah jalan yang betul, itu adalah jalan yang benar. Ibarat sebagaimana yang disebut oleh seorang ulama Haraki. Dia kata, insya-Allah fasa sekarang ini adalah fasa kita nak menuju kepada al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Fasa yang kita nak melangkah ke khilafah berdasarkan kepada manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya fasa ini adalah fasa yang Allah Ta'ala nak bagi kemenangan kepada kita. InsyaAllah kita pakat-pakat doa. Al-khilafatu ala minhajin nubuwah. Ala minhajin nubuwah. Fasa yang kita akan berada pada masa, pada khilafah, yang Allah Ta'ala akan berikan kemenangan kepada kita. Cuma sebagaimana yang kita sebut tadi, maka kita akan berhadapan dengan alamul makhab. Alamul makhab, iaitu kesakitan ibu yang mengandung. Kesakitan seorang ibu yang mengandung. Kita tanya pengalaman isteri kita, pengalaman mak kita, bagaimana ketika mengandung, adanya loyo, adanya mutah, macam-macam kesakitan yang berlaku. Lebih-lebih lagi ketika mana hendak melahirkan anak, tetapi bila keluar anak tersebut, terpancarlah kegembiraan, terpancarlah orang panggil kepuasan yang berada di wajah ibu kita, yang berada di wajah isteri kita. Begitu jugalah perjuangan Islam. Nak mencapai kemenangan Islam itu alamul makhab, adanya mihnah dan juga tribulasi, adanya kesakitan di situ, kesakitan di sini. Tetapi sifat orang yang beriman kepada Allah Ta'ala itu, mereka apa? Mereka sabar, mereka sabat, mereka istiqamah dengan harakah Islamiah, dengan jemaah Islam, dengan perjuangan Islam. InsyaAllah suatu hari nanti, jangan tanyalah bila. Bila kita cukup syarat tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan anugerahkan kemenangan kepada kita. Yang kesembilan, Dr. Majdi Al-Hilali menyebut, iaitu al-i'tidal wa tawazun, iaitu adil dan juga seimbang. Adil dan juga seimbang ini tidak ada sifat ghulu, la ifrat wala tafrit. Kita tidak ada sifat ghulu dan sifat bermudah-mudah. Kita tidak bermudah-mudah, kita tidak payah sangat. Iaitu kita ada seimbang, mutawassit. Kita tak si at-tasahul, kita tak si bermudah-mudah. Kita tak si bermudah-mudah. Kita nak seimbang. Payah sangat pun tak si, mudah sangat pun tak si. Sebab kita kena faham, dalam perjuangan Islam ini, dalam kaedah perjuangan Islam ini, adanya dua perkara yang kita kena faham. Yang pertama dia panggil al-thawabit, yang kedua dia panggil al-mutaghayyirat. Thawabit ni iaitu prinsip, prinsip dan juga ketetapan yang tidak akan berubah. Walaupun berubahnya masa, walaupun berlalunya masa, dia tetap sabit, tetap orang panggil tidak berubah buat selama-lama. Sembahyang, wajib sembahyang. Dulu, kini dan sampai kiamat tetap sembahyang. Itu kita panggil thawabit. Yang kedua dia panggil mutaghayyirat. Mutaghayyirat ini kita boleh panggil, orang panggil strategi. Kita panggil strategi, kita panggil bersifat anjal, orang panggil strategi yang dia berubah.
berubah mengikut masa, berubah mengikut keadaan, mengikut situasi, selagi mana perubahan itu tidak bertentangan dengan prinsip dan juga ketetapan yang ada dalam agama kita. Tu dua perkara, iaitu sawabit dan juga mutaghayyirah. Maka orang yang bermudah-mudah ini, bagi mereka dengan perkara sawabit pun mereka nak bermudah-mudah juga. Tak apalah. Kita nak jaga hati orang-orang kafir ataupun orang-orang bukan Islam yang ekstrim. Kita sayang ke dia, kita cinta ke dia, tak apalah. Dia kata gapo-gapo kita pun, dia nak orang panggil nak menghina Islam pun tak apalah. Atas dasar gapo? Rahmatan lil alamin. Ni orang panggil bermudah-mudah. Ataupun perangai orang yang gulu, orang yang gulu, orang yang melampau. Kita semaya tahajud ni wajib kena semaya 12 rakaat. Puasa wajib Isnin Khamis. Baca Quran mesti sehari-hari habis khatam sekali. Jadi orang yang beriman ini tidak lagu tu. Dia, orang panggil dia at-tawazun. Dia al-i'tidal. Dia adalah orang panggil berada di tengah-tengah. Tidak gulu dan juga tidak bermudah-mudah. Itu yang ke-9. Dan yang terakhir, yang ke-10, iaitu hubungan persaudaraan, ukhuwah. Orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala ni, dia menghubungkan silaturrahim. Dia menghubungkan ukhuwah sesama mereka. Menghubungkan ukhuwah sesama mereka. Bertanya khabar di antara satu sama lain. Dia orang panggil, kalau sahabat dia sakit, dia tahu, dia tolong. Sebagaimana yang ada dalam rukun arkanul usrah, iaitu orang panggil at-ta'aruf, yang kedua at-tafahum, yang ketiga at-takafur. Rukun usrah tu, kita kenal sahabat kita, lepas tu kita memahami sahabat kita, dan kita tolong sahabat kita apabila berada dalam kesusahan. Sebab itulah usrah ini adalah perkara yang sangat penting untuk merapatkan ukhuwah sesama kita, untuk kita bertukar-tukar fikiran, untuk kita membetulkan fikrah kita, pemikiran kita, supaya berfikir dengan cara Islam. Bukan berfikir dengan nafsu kita, tidak, tetapi berfikir dengan cara Islam. Sebab itu pentingnya usrah. Pentingnya usrah. Kerana kalau kita belajar baca dalam nizam tarbiyah, dalam usrah ni, alhamdulillah, ada belaka ilmu fardu ain, ilmu siasah syar'iyah, ilmu yang lain merangkumi dalam usrah kita. Kerana dalam usrah kita baca Al-Quran, kita baca hadis, kita baca sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kelebihan usrah yang kita kena membiasakan diri kita menghadiri usrah, walaupun dalam musim pandemik ini secara online, secara atas talian, kerana ianya akan menambahkan kefahaman kita, menambahkan ketakwaan kita, menambahkan ilmu kita untuk memahami lebih dekat lagi berkaitan dengan Islam. Tetapi adakah memadai dengan usrah saja? Tidak. Dia sendiri itu, dia mesti belajar, mesti orang panggil menuntut ilmu. Dalam masa yang sama, dia terlibat dengan usrah, terlibat dengan program-program tarbiyah. InsyaAllah, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka apabila memenuhi 10 ciri tadi, maka penuhlah, jadilah, sempurnalah sifat-sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila memenuhi sifat-sifat yang orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah suatu hari nanti, and the end of the day, orang Mak Saleh kata,
And the end of the day, Allah Ta'ala akan anugerahkan kemenangan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada masa tu, kita, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan bergembira. Kita akan suka. Kita akan fasabbih bihamdika wastaghfir idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdika wastaghfir innahu kana tawwaba. Kita akan bergembira, kita akan bertasbih, kita akan bertahmid, kita akan beristighfar kerana kemenangan yang Allah Ta'ala janjikan kepada orang yang beriman itu sudah diberikan kepada kita, sudah berada di hadapan kita setelah kita menepati dan melengkapi ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan kita mengangkat tangan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala lembutkan hati kita, bukakan hati kita untuk kita menepati ciri-ciri orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, supaya Allah Ta'ala anugerahkan kemenangan itu kepada kita. InsyaAllah panjang umur, kita akan berjumpa pada siri yang ketiga, Kalam Ulama, siri yang ketiga pada bulan hadapan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aqulu qali hadza wa sallallahu wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.